Baik, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke topik atau subtopik 6.1, tindakan haba ke atas garam. So, dalam topik ini kita akan lihat kepada memperihalkan ujian untuk mengenal pasti gas dan juga mengeksperimen untuk mengkaji kesan haba ke atas garam. So, mula-mula kita akan lihat kepada ujian-ujian gas yang kita boleh jalankan untuk menguji gas oksigen, hidrogen, karbon dioksida, amonia, klorin, hidrogen klorida, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. So kita nak pastikan kaedah untuk mengenal pasti gas-gas tersebut. Baik, kita lihat kepada gas oksigen. So untuk hasilkan gas oksigen, kita boleh panaskan helium klorat NaClO3, maka dia akan hasilkan gas oksigen dan juga natrium klorida. So bila kita nak uji gas oksigen, kita mesti masukkan kayu uji berbarah. Okey, kayu uji berbarah ke dalam tabung uji. Dan apa yang berlaku adalah kayu uji berbarah akan menyala. Bila menyala bermakna gas oksigen disahkan wujud. So untuk gas oksigen, untuk mengenal pasti sama ada gas oksigen atau tidak, kita guna kayu uji berbarah. Dan kayu uji berbarah tu akan menyala. Baik, untuk mengenal pasti gas hidrogen pula. Okay, kita boleh guna zinc dengan asid sulfurik untuk hasilkan gas hidrogen. Tindak balas dia akan menghasilkan zinc sulfat dan campur gas hidrogen akan dihasilkan. So kita akan uji dengan kayu uji menyala. Okay, kita letakkan kayu uji menyala berdekatan dengan mulut tabung uji. Apa yang berlaku adalah kita akan dapati bahawa bunyi pop akan terhasil. Okey, bila tindak balas gas hidrogen dihasilkan, gelembung gas tidak berwarna terbebas, dan bila kita masukkan kayu uji menyala, bunyi pop akan terhasil. Tu kita kata mengesahkan bahawa gas hidrogen hadir. Baik, kita uji pula gas karbon dioksida. So untuk hasilkan gas karbon dioksida, kita boleh panaskan zinc karbonat. Zinc karbonat bila dipanaskan, apa yang terhasil adalah zinc oksida campur dengan gas karbon dioksida. So kita akan alihkan gas yang terhasil tu masuk ke dalam air kapur. So bila kita panaskan, kita akan zinc karbonat, gas CO2 akan hasilkan, dan air kapur bila kita alihkan ke dalam air kapur tu akan menjadi keruh. Bila air kapur menjadi keruh, maka confirm disahkan bahawa gas karbon dioksida terhasil. Untuk uji gas amonia, sebelum kita boleh uji gas amonia, kita mesti hasilkan gas amonia. Kita boleh gunakan tindak balas antara amonium klorida dengan natrium hidroksida. So kita akan hasilkan natrium klorida, gas amonia dan air. Gas amonia tu kita boleh uji dengan kertas litmus lembap, kertas litmus merah lembap. Sebab amonia adalah bersifat alkali, kertas litmus merah lembap tu akan bertukar menjadi biru. Biru tu menunjukkan dia adalah gas alkali. So itu adalah cara menguji kehadiran gas amonia. Untuk menguji kehadiran gas klorin, mula-mula macam mana kita nak hasilkan gas klorin? Kita tindak balaskan asid hidroklorik dengan mangan 4 oksida. So hasil dia adalah mangan klorida, mangan 2 klorida, klorin dan air. So klorin ini kita boleh uji dengan kertas litmus biru pula. Kertas litmus biru lembap. Dan apa yang berlaku adalah kertas litmus biru lembap tu akan bertukar menjadi merah. Tapi satu keistimewaan gas klorin adalah dia mempunyai sifat peluntur. Lepas warna merah, kalau kita bias sekejap dan kita teruskan mengalirkan gas klorin ke atas kertas litmus biru yang bertukar ke merah, dia akan jadi tidak berwarna. Makna warna merah tu akan dilunturkan. Itu confirm memang gas klorin. Okey, macam mana nak uji gas hidrogen klorida? Hidrogen klorida kita boleh hasilkan dengan tindak balas antara asid sulfurik dengan natrium klorida. So kita akan hasilkan gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida ni kita boleh tunjukkan kehadirannya dengan mengambil
larutan amonia pekat. Larutan amonia pekat akan hasilkan gas amonia. Gas amonia bila bertemu dengan gas hidrogen klorida, apa yang berlaku adalah mereka akan membentuk satu wasap putih. Wasap putih itu adalah amonium klorida. So, bila kita nampak wasap putih itu confirm bahawa gas hidrogen klorida terhasil. Okey, untuk menguji gas sulfur dioksida. Okey. So, natrium sulfate campur dengan asid sulfurik, kita akan dapat natrium sulfat, air dan gas sulfur dioksida. Macam mana nak uji gas sulfur dioksida ni? Kita boleh uji dengan mengalirkan gas yang kita hasilkan tu ke dalam larutan kalium manganat 7 berasid. Apa yang berlaku adalah kalau gas tu gas sulfur dioksida, maka apa yang berlaku adalah gas warna ungu untuk kalium manganat 7 berasid ni akan bertukar menjadi tidak berwarna ataupun dinyawarnakan. Kalau kita tak mau guna kalium manganat 7 berasid, kita boleh ganti dengan kalium dikromat 6 berasid. Warna asal dia jingga. Jingga tu akan tukar kepada warna hijau. Juga membuktikan gas sulfur dioksida wujud. Okey. Ujian seterusnya untuk ujian gas nitrogen dioksida. Kita boleh hasilkan dengan panaskan plumbum nitrat. Dia akan hasilkan plumbum oksida, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okey. Dan untuk uji gas nitrogen dioksida, kita guna kertas litmus biru yang lembap. Dia akan bertukar menjadi warna merah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bahagian yang kita kata kesan haba ke atas garam. So, garam-garam yang kita akan panaskan di sini adalah garam karbonat, garam nitrat dan juga setengah-setengah garam sulfat dan klorida. Okey? Sulfat dan klorida ni susah sikit sebab kebanyakan garam tu tidak terurai. Hanya ada sebahagian kecil garam yang terurai saja. So, kita boleh nampaklah amonium klorida terurai untuk hasilkan gas amonia dengan HCl. Zinc sulfat terurai untuk hasilkan zinc oksida dan sulfur trioksida, dan ferrum 2 sulfat terurai. Okey. Karbonat dengan nitrat tu kebanyakan garam terurai. Baik, kita lihat dengan terperinci. Contohnya garam karbonat. Okey, cara untuk menguji kesan haba kepada garam karbonat, kita masukkan garam karbonat ke dalam tabung didih dan kita panaskan dan kita alirkan gas yang terhasil tu ke dalam air kapur. So, apa yang berlaku adalah kita akan hasilkan, bila dipanaskan garam karbonat, dia akan hasilkan satu oksida logam dan juga gas karbon dioksida. Baik, kita mesti pastikan bahawa bukan semua garam akan hasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida. Untuk natrium karbonat dan kalsium karbonat, oleh sebab natrium dan kalsium ni sangat-sangat reaktif, mereka tidak terurai langsung. So, yang lain akan terhasil untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan oksida logam. Okay? So, natrium karbonat dengan kalsium karbonat itu tidak terurai. Contoh kalau kita guna zinc karbonat. Zinc karbonat bila kita panaskan, kita akan dapat zinc oksida campur dengan karbon dioksida. Dia akan terurai kepada oksida logam dan gas karbon dioksida. Baik, contoh kita lihat kepada keseluruhannya. So, semua karbonat kalium dengan natrium, okay, tidak terurai. Maknanya kita panas macam mana pun dia akan kekal sebagai sebatian kalium karbonat dan natrium karbonat. Tapi bila kita panaskan karbonat-karbonat logam lain, secara umum semua logam karbonat bila dipanaskan akan menghasilkan logam oksida dan juga karbon dioksida. Bermakna M karbonat bila kita panaskan dia akan hasilkan M oksida dan karbon dioksida. Contoh kalau kita ada kuprum karbonat, kita akan hasilkan kuprum oksida dan juga karbon dioksida. Ini special case kita kena
kena ingat tentang warnanya. Kumpulan karbonat warna dia hijau. Bila menjadi kumpulan oksida, menjadi serbuk hitam. Dan gas karbon dioksida kita boleh sarkan dengan mengalirkan gas tersebut ke dalam air kapur dan air kapur akan menjadi keruh. Contoh lain, katakan kita ada zinc karbonat pepejal putih. Bila dipanaskan, dia akan hasilkan zinc oksida, metal oxide dan juga gas karbon dioksida. Ini juga kes yang khas yang kita perlu hafal. Zinc oksida bila panas, dalam keadaan panas dia warna kuning dan dalam keadaan sejuk warna dia bertukar menjadi putih. Dan contoh lain adalah plumbum karbonat. Kalau kita panaskan plumbum karbonat, dia akan hasilkan plumbum oksida dan karbon dioksida. Dan juga special case di mana kita kata perubahan warna berlaku bila panas dan sejuk. Pada pepejal plumbum oksida yang terhasil tu, kalau panas mereka adalah warna perang dan bila sejuk akan jadi warna kuning. So 3 penguraian karbonat ni kita perlu hafal tentang warna dia. Kumpulan karbonat kalau kita panaskan kita akan hasilkan pepejal hitam iaitu kumpulan oksida. Zinc karbonat bila kita panaskan kita akan hasil zinc oksida. Zinc oksida ni panas kuning dan sejuk putih. Plumbum karbonat bila kita panaskan kita akan hasilkan plumbum oksida. Bila panas perang dan bila sejuk dia akan bertukar menjadi kuning untuk plumbum oksida. Logam-logam lain kita boleh guna cara yang sama sahaja. Contoh kuprum karbonat, kita panaskan kita akan dapat kuprum oksida dan karbon dioksida. Kalau katakan logam-logam lain sentiasa guna formula ni kecuali 3 yang di bawah ni. 3 yang di bawah ni adalah logam yang kita kata yang kurang reaktif. Mereka akan terurai terus kepada logam, karbon dioksida dan oksigen. Mereka tak wujud dalam bentuk oksida logam. So contoh argentum, aurum dengan mercury. Bila kita panaskan mereka terurai terus kepada logam. Mereka bukan membentuk oksida logam. Argentum karbonat menjadi argentum, karbon dioksida dan gas oksigen. Makna tidak ada oksida logam. Dia terus menjadi logam sendiri. Dan kalau amonium karbonat, mereka akan terurai kepada gas amonia, gas karbon dioksida dan air. Tapi pada kebiasaan kita hafal yang ini. Biasanya bila natrium karbonat dan kalium karbonat tidak terurai, lain-lain karbonat logam bila kita panaskan kita akan dapat logam karbonat dan gas karbon dioksida. Kecuali mercury, argentum dan aurum bila kita panaskan dia akan hasilkan logam, karbon dioksida dan oksigen. Baik, untuk garam nitrat juga kita akan lihat kepada kaedah dia. Untuk uji gas nitrogen dioksida kita boleh guna kertas limus biru lembap akan tukar jadi merah. Sama juga garam nitrat pada kebiasaannya bila kita panaskan dia akan hasilkan oksida logam, gas oksigen dan gas nitrogen dioksida. So contohnya magnesium nitrat. Magnesium nitrat bila kita panaskan kita akan dapat magnesium oksida dan gas oksigen dan gas nitrogen dioksida. So dia akan hasilkan 3 hasil tindak balas. 3 hasil tindak balas dan kita perlu seimbangkan. Sekejap lagi kita akan seimbangkan. Baik, kita lihat kepada kalium nitrat dengan natrium nitrat. Seperti karbonat terus tidak terurai. Tapi untuk natrium nitrat dan kalium nitrat, mereka terurai kepada natrium nitrat akan terurai kepada natrium nitrit dan gas oksigen. Mereka akan keluarkan gas oksigen sahaja. Terurai juga tapi menghasilkan gas oksigen saja, tak menghasilkan gas nitrogen dioksida. Kalau kalium nitrat, dia akan hasilkan kalium nitrit campur gas oksigen. Untuk logam-logam yang lain, hasil dia sentiasa daripada zinc nitrat contohnya, dia akan hasilkan zinc oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Dia akan hasilkan 3 bahan hasil tindak balas. Untuk kalium dengan natrium akan hasil 2 sahaja, iaitu
kalium nitrit dengan oksigen. Untuk logam lain, okey, kita akan hasil 3 hasil tindak balas. Zinc, kalau metal oxide, katakan kita ada metal oxide MO, dan NO2 dan O2. Dia akan hasilkan 3 hasil metal oxide. So, kalau zinc nitrate, dia akan hasil zinc oksida. Ingat, zinc oksida ni berubah warna apabila panas, kuning, dan bila sejuk dia akan warna putih. Plumbum nitrate, hasil dia kalau kita panaskan, memang dia akan dapat oksida logam iaitu plumbum oksida dan nitrogen dioksida dan oksigen. Okay. So, sama juga plumbum oksida, kalau kita masih ingat tadi, dalam karbonat, bila panas plumbum oksida tu warna perang dan bila sejuk, dia akan jadi warna kuning. Okay. Gas nitrogen dioksida, NO2 ni. Okay, tadi kita kata kita boleh test dengan kertas limus, biru menjadi merah. Dan juga satu warna special dia adalah, gas tu adalah warna perang. Gas tu warna perang. Itu sifat istimewa dia. Dan kalau ke warna perang dan kita test gas yang warna perang tu, dia tukar kertas limus, biru menjadi merah, maka gas tu confirm adalah gas nitrogen dioksida. Okey, untuk logam-logam yang kurang reaktif macam mercury, argentum dengan aurum, sama juga dengan kita kata karbonat, apa yang berlaku adalah dia akan hasilkan logam saja, bukan logam oksida. Okey. Bila kita panaskan argentum nitrate, dia akan hasilkan argentum, nitrogen dioksida dan oksigen. Okey. So, dia tidak menghasilkan metal oxide. Okey, tidak hasilkan metal oxide. Terus logam, nitrogen dioksida dan oksigen. Dan untuk ammonium nitrate juga, dia akan hasilkan nitrous oksida dan air. Tapi kita biasa hafal yang dua ni. Okey, untuk natrium dan kalium nitrate, dia akan hasilkan kalium atau natrium nitrit campur oksigen. Untuk metal oxide metal nitrate yang lain, dia akan hasilkan logam oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Baik, untuk garam sulfat dan klorida special case, sebab kebanyakan garam sulfat ni sangat stabil. Sangat stabil bermakna kalau kita panaskan tak berlaku apa-apa. Mereka tidak terurai. Kecuali yang kita boleh guna adalah zinc sulfat. Kita panaskan, kita akan dapat zinc oksida dan sulfur trioksida. Kuprum sulfat, kuprum oksida dan sulfur trioksida. Okay, so kita ingatlah, zinc oksida bila panas dia kuning, bila sejuk dia akan jadi putih. Dan kuprum oksida yang terhasil ni adalah warna dia hitam. Okay, ferrum sulfat kalau kita panaskan dia akan hasilkan ferrum 3 oksida, sulfur dioksida dan sulfur trioksida. So garam sulfat ni dia tidak ada formula umum macam semacam karbonat dengan nitrat. Sebab mereka kebanyakan tidak terurai. Lagi satu adalah garam klorida. Memang semua garam klorida tidak terurai kecuali ammonium klorida. Ammonium klorida kalau kita panaskan dia akan hasilkan gas amonia dan gas hidrogen klorida. Yang lain tidak terurai oleh haba. So, kalau kita secara umum, kalau kita hasilkan gas karbon dioksida, bermakna garam tu adalah garam karbonat. Kalau kita hasilkan gas nitrogen dioksida yang warna perang, yang menukarkan kertas limus biru kepada merah, dan juga gas oksigen, maka garam tu adalah garam nitrat. Dan kalau kita hasilkan gas amonia, garam di dalam tu adalah garam amonium. Dan pertukaran warna, kita hafal garam zinc oksida logam zinc oksida, kuning bila panas, putih bila sejuk, plumbum oksida, panas, perang dan sejuk, kuning, dan juga kuprum oksida bila kita hasilkan dia akan warna hitam. Baik, kita buat uji Kendiri 6.10 sebagai kerja rumah dan kita berhenti di sini.